Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke episod yang keempat dalam siri ADAS. Kita masih dalam tajuk ADAS. Dalam episod yang keempat ni kita akan belajar bagaimana nak menerbitkan keluk AS. Okay, setelah kita selesai perbincangan mengenai keluk AD dalam episod yang pertama dan ketiga, dalam episod yang baru ini kita akan belajar bagaimana nak menerbitkan keluk AS. Okey. Keluk AS dalam fahaman Keynes dan Keynesian ada dua jenis. Yang pertama, keluk Keynes yang mendata sifatnya. Ini yang ditunjukkan oleh John Maynard Keynes dalam buku beliau, di mana keluk AS mendata. Manakala yang dikemukakan oleh Keynesian, iaitu pengikut-pengikut Keynes, keluk AS adalah mencurung ke atas. Maka keluk AS mencurung ke atas. Okey, bagaimana untuk menerbitkan keluk AS mencurung ke atas? Ada dua andaian, dua fahaman Keynes. Yang pertama, yang mengandaikan P harga berubah manakala upah wang adalah tidak berubah. Satu lagi aliran fahaman Keynesian, iaitu yang mengandaikan harga dan upah wang adalah berubah. Kedua-duanya berubah. Kedua-dua ini, sama ada yang pertama dan yang kedua, akan menghasilkan keluk AS yang mencurung ke atas. Okey, kita lihat dua keadaan tersebut. Kita lihat yang pertama, keluk AS yang mendatar. Keluk AS yang mendatar ada ditunjukkan seperti ini, di mana dia selari dengan paksi mendatar, iaitu harga tetap pada P0, tingkat harga umum tetap pada P0, dan kita dapat satu keluk AS yang selari. Okey, kenapa keluk AS yang selari? Ini digunakan oleh Keynes sendiri, di mana pada semasa dia mengemukakan bentuk keluk AS yang selari, disebabkan oleh keadaan semasa pada waktu tersebut, berlaku pengangguran yang tinggi akibat daripada The Great Depression yang berlaku di seluruh dunia pada masa tersebut, di mana pengangguran sumber sangat tinggi, sumber buruh, modal tanah dan sebagainya. Pengangguran sumber yang tinggi ini akibat daripada permintaan yang lemah oleh masyarakat ke atas barang, dan akibat daripada tersebut pengeluar juga hilang keyakinan untuk mengeluar, yang seluruhnya menyebabkan permintaan ke atas input juga rendah, yang kesannya peningkatan ekonomi tidak akan disusuli oleh peningkatan dalam harga barang, dan juga tidak disusuli oleh peningkatan dalam upah wang. Kenapa? Kerana kita dapati bahawa terlalu banyak pengangguran dalam ekonomi. Jadi peningkatan permintaan ke atas sumber itu tidak menyebabkan harga sumber tersebut meningkat. Contohnya, tidak menyebabkan oleh kerana terlalu ramai orang menganggur. Jika pengeluar meminta lebih banyak buruh akibat daripada berlaku pemulihan ekonomi, oleh kerana masih berlaku banyak penganggur, permintaan tersebut tidak memberi kesan kepada peningkatan upah buruh. Okey, itu menyebabkan keluk AS mendatar, dan juga tidak memberi kesan kepada peningkatan harga. Maka dalam kes ini, harga tidak berubah, W tidak berubah, seterusnya mendapat AS yang mendatar. Okey, dalam kes yang kedua, di mana keluk AS mencurun, okey, dapat ditunjukkan oleh keadaan ini. Okey, dua keadaan. Satu keadaan yang mengandaikan harga berubah, upah wang tetap, dan satu lagi adalah harga dan upah wang boleh berubah-ubah, kedua-duanya. Okey. Kita ada satu rajah pasaran buruh. Ini adalah rajah pasaran buruh yang saya tunjukkan di sini, di mana paksi mendatanya adalah kuantiti buruh. Okey, kuantiti buruh, paksi menegak adalah upah wang, dan kita ada rajah pengeluaran di bawah ini. Dan paksi menegaknya adalah pengeluaran, paksi mendatanya adalah buruh. Okey, kita boleh transfer, boleh pindahkan maklumat ni sebab paksi mendatanya adalah sama. Jadi maklumat tu boleh pindah ke bawah. Okey, tapi tak boleh pindah sebelah sini. Dan ini adalah paksi harga dan paksi pendapatan negara, dan kita akan terbitkan keluk AS di sini nanti. Okey,
andaikan ini adalah keluk permintaan buruh, okey. Keluk permintaan buruh sebenarnya diterbit daripada marginal product of labour yang didarabkan dengan harga. Okey, marginal product of labour yang didarabkan dengan harga, dan keluk ini juga okey, marginal product of labour pada jika harga lebih tinggi. Dan ini adalah marginal product of labour yang mencerung bercerun negatif. Okey, bercerun negatif, konkave, cerun negatif, MPL pada harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah keluk penawaran buruh. Ini keluk permintaan buruh. Okay, MPL, buruh menerima MPL. Okay. Ini adalah keluk permintaan buruh. Dan kini adalah keluk penawaran buruh. Okay, keluk penawaran buruh yang mendatar ini disebabkan oleh andaian bahawa upah wang tidak berubah. Dan keluk yang mencerung ke atas ini digambarkan oleh andaian bahawa upah wang berubah. Ini upah wang tidak berubah pada W1, dan ini upah wang berubah. Okey, makin tinggi. Dan kita tahu bahawa dalam kes harga berubah, upah wang tetap ditunjukkan oleh paksi ini yang mendatar, paksi penawaran buruh yang mendatar, dan ini keluk permintaan. Okey, andaikan berlaku peningkatan permintaan buruh oleh firma. Okay. Untuk menjawab soalan ini, kita seperti biasa, kita mesti nyatakan keseimbangan asal. Keseimbangan asal mestilah berada di sini. Okay, keseimbangan asal. Dan kita mesti nyatakan keseimbangan asal di mana. Dan titik ini keseimbangan asal. Okay, nyatakan keseimbangan asal di sini. Di sini. Di sini. Okay, mesti nyatakan jelaskan yang tu. Kemudian baru kita lihat tentang berlaku peningkatan permintaan ke atas buruh menyebabkan keluk permintaan buruh beranjak. Ini adalah keluk permintaan buruh beranjak akibat daripada keadaan tersebut. Yang seterusnya akan meningkatkan L. Okey, meningkatkan L. Jadi ini ada persilangannya, keseimbangan pasaran buruh. Ini adalah berdasarkan harga berubah, upah wang tetap, upah pada W bar. Okey, jadi output meningkat sebabnya pengeluaran adalah berfungsi kepada buruh. Jadi buruh meningkat, output meningkat. Jadi Y juga meningkat akibat daripada peningkatan peningkatan penggunaan buruh pada tingkat keseimbangan pasaran buruh. Jadi Y akan meningkat. Dan seterusnya kita dapati bahawa peningkatan permintaan ni sebenarnya didorong oleh harga. Maka harga meningkat. Okay, harga meningkat dan Y juga meningkat. Kita akan memperoleh satu keluk. Okay, ditunjukkan oleh keluk AS1 ini. Okey, manakala jika berlaku peningkatan ini dalam harga menyebabkan permintaan buruh meningkat, tetapi ia disusuli oleh peningkatan dalam upah wang. Kenapa ada peningkatan dalam upah wang? Kerana buruh membuat jangkaan tentang perubahan harga, dan buruh menggunakan jangkaan perubahan harga itu untuk menentukan penawaran buruh. Contohnya, jika buruh menjangkakan harga meningkat, maka buruh akan mengurangkan penawaran buruh. Pada masa yang sama, buruh akan minta upah yang lebih tinggi. Dan ini akan memberi kesan kepada penggunaan buruh dalam ekonomi. Okay. Dari situ, jika permintaan buruh meningkat disusuli oleh peningkatan upah wang, kita dapati bahawa penggunaan tenaga buruh adalah lebih rendah. Okey, lebih rendah. Cuba lihat di sini, lebih rendah, dan ini juga lebih rendah. Dan kita dapati output nanti yang diperoleh, peningkatan output juga lebih rendah. Okey, kalau di sini keadaannya, maka di sini kalau di sini keseimbangannya, kalau yang berasaskan anda yang pertama, kalau anda yang kedua berada di sini, maka outputnya lebih rendah daripada output yang di sini. Okey, output lebih rendah. Dan hasil oleh kerana output yang lebih rendah, harga meningkat pada kadar yang sama, kita akan memperoleh keluk AS2 yang kecurunannya adalah lebih tinggi berbanding keluk AS1. Okey, maka kita dapat terbitkan keluk AS. Okey, berasaskan andaian keluk AS Keynes mencerung ke atas. Okey, rajah ini nampak complicated. Saya minta anda cuba buat sendiri cara berasingan. Okay, untuk anda yang pertama, P berubah, W tetap,
manakala hanya yang kedua adalah P dan W berubah. Cuba buat latihan, iaitu dengan pertama mestilah cerita tentang keseimbangan asal. Kedua, mesti ceritakan tentang perubahan dalam permintaan buruh. Kemudian cerita tentang keseimbangan pasaran buruh. Kemudian kaitan keseimbangan pasaran buruh kepada output, pengeluaran di sini, output dan pengeluaran di sini, dan seterusnya pindahkan maklumat tersebut ke clue ini. Okay. Dan hasil daripada pindahkan maklumat, setelah pindahkan maklumat, baru kita hubungkan titik-titik tersebut, kemudian tafsirkan. Kita dapati clue ini adalah bercerun positif, di mana harga meningkat, output meningkat. Ini menggambarkan bahawa harga, peningkatan harga itu, tingkat harga itu adalah motivasi kepada pengeluar untuk meningkatkan output. Kerana peningkatan harga adalah peningkatan keuntungan kepada pengeluar. Okey, itu sahaja untuk episod yang keempat. Jumpa lagi ke episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.